Assalamualaikum. So hari ni Ida nak berkongsi dengan anda semua, kenapa penting ni untuk kita ambil suplemen. Jadi dekat tangan saya kita ada satu suplemen daripada Nutrilite iaitu Bio C+. Sebelum saya bercerita lebih lanjut tentang suplemen ni, Ida nak ceritakan tentang makanan berbahaya. So di tangan saya ada satu buku makanan berbahaya yang mana saya beli di mana ni? Saya beli dekat kedai buku popular. So bukan saya print sendiri. Jadi cuba cari dekat kedai buku popular kalau ada lagi lah. Jadi kenapa hari ni dia nak cerita tentang makanan berbahaya? Sebabnya kalau you tengok sendiri, kita ada gambar ayam ni kenapa ni? Ayam kena injek. Ayam yang kita makan dia dah kena injek. You tahu? So sebenarnya kita kena tahu ayam tu yang dicocok tu kan, yang diinjek tu dia kena injek dengan apa? Kalau sini ditulis antibiotik, hormon dan juga kuman kebal. So ayam yang kita makan sekarang ni memang disuntik. Alright, jadi dekat sini Ida nak tunjukkan kitaran hidup ayam. Kitaran hidup ayam yang mana ayam tu apabila disuntik, tiba masa kita punya tiba masa disembelih dan dijual lah. Jadi bila kita jual, kita beli, kita pun makan. So bila kita makan, sebenarnya secara tak langsung badan kita ni dia dah terimmune dah dengan antibiotik, hormon dan kuman kebal yang ada dekat ayam tu. Betul tak? Betul. Sebab yang disuntik tu dah menjadi darah daging kepada ayam. So bila kita makan, automatically apa yang kita makan daripada ayam tu ada dekat dalam badan kita. So sebab tu jangan pelik kalau you sakit, you pergi ke doktor kan, doktor bagi antibiotik pun dia tak berfungsi. Faham? So itu untuk ayam. Jadi selain daripada ayam, pergi ke pasar raya, you biasa tak nampak keadaan macam ni, yang mana dekat tempat ikan-ikan tu kan dia ada tabur banyak ais kan. Jadi biasanya you ingat itu adalah ais yang biasa. Sebenarnya untuk pengetahuan you, dekat dalam ais tu dia dah ada taburkan satu bahan pengawet, iaitu namanya asid borik. You pernah dengar asid borik? Pernah. So asid borik apa yang you tahu? Apa yang you pernah dengar tentang asid dia borik? Pengawet. Pengawet untuk makanan segar. Jadi salah satunya kenapa asid borik digunakan untuk dekat dalam ikan ni, supaya ikan ni dia kekal segar dan tempoh yang lama. Betul tak? Sebab kalau you beli dekat pasar raya, ikan tu bukan fresh daripada laut kan, dah berbulan-bulan stok tu disimpan. Jadi sebab itu dia perlukan satu bahan pengawet yang mana kalau asid borik ni kita baca dekat dalam ni, tujuan dia adalah untuk menyembunyikan makanan yang sudah kelihatan tidak menarik ataupun rosak kan, tetapi supaya makanan tu kelihatan segar sehingga beberapa hari lagi. Jadi dekat sini pun dia kata dengan adanya asid borik ni dia boleh menjejaskan kesihatan pengguna. Right. So you nampak tak untuk dekat ikan. Jadi dekat rumah you Amir, biasa tak dekat dapur tu, kat rumah you ada kicap? Ada. Sos cili? Ada. Sos tiram? Ada. Semua ada kan? Ada. Yang penambah perisa tu wajib ada. So you baca dekat sini, sos mengandungi asid apa Amir? Asid benzoid. Apa tu? Benzoid. Itu dia. Benzoid. Jadi kenapa asid benzoid ni digunakan? Sebabnya untuk menjadikan makanan mereka tahan lama. Sebab tu you rasa pelik tak? Kenapa kicap, sos tiram, sos cili tu dia punya tempoh expired adakah dalam tempoh beberapa? Betul. Berapa lama biasanya expired dia? 6 bulan kan? Bertahun. Kadang 2 tahun. Betul tak? Betul. Jadi dekat sini cuba you baca apa ni? Racun tikus. Asid benzoid. Racun tikus. Takut. Jadi asid benzoid ni sebenarnya kalau hari ni you baru dengar, dia bukanlah orang kata kejam statement itu. Racun tikus. Dia bukan racun tikus, tetapi dia punya tahap berbahaya tu boleh membunuh tikus. Itu maksud dia. You faham tak? Jadi asid benzoid ni dia punya tahap berbahaya ni boleh membunuh tikus. Sebab tu kita panggil racun tikus. So asid benzoid ni dia ada dekat dalam mana? Dia ada dekat dalam cili, ada pes kari, kicap, belacan. Jadi asid benzoid boleh mencegah apa? Dia boleh mencegah pertumbuhan hampir semua mikroorganisma seperti bakteria, kulat dan yeast. Sebab itu benda tu diperlukan dalam botol-botol macam tu. Kan? That's why dia punya ketahanan tu boleh setahun, 2 tahun kan? Takut. Yes. So itulah antara kenapa
kita kena ada knowledge hari ni tentang makanan berbahaya. So kalau you tengok dekat belakang ni kan, fishball, fish cake, kita punya mi kuning, semua tu mengandungi asid boric. Right? Ini Amir, lepas pada you dah baca buku ni, agak-agak macam seram tak nak makan-makan benda tu lagi. So nak dah tua macam you So lepas pada you dah baca benda ni, sebenarnya kita tak ada pilihan. Betul tak? Betul. You tak ada pilihan sebenarnya, sebab kalau you tak makan ayam, you nak makan apa? You nak makan ikan pun ada benda macam tu juga kan? Kena dah bela ayam betul sendiri. Tak? Kena bela ayam sendiri. Itu kalau kita rajin lah nak membela. Tapi tak apa. So hari ni kenapa saya nak tunjukkan betapa pentingnya suplemen. That's why you need supplement. Okay, jadi ini adalah salah satu suplemen yang dia nak tunjuk. Hari ni dia nak tunjuk demo apa kita perlu consume dengan suplemen. Right, Amin. Jadi tadi lepas pada you dah tengok buku makanan berbahaya, okay, sini kita ada 3 gelas ya. Yang ini Ida akan letakkan ubat biru. Okay, ubat biru ni umpama toksin. Yang you makan daripada makanan berbahaya tu tadi kita panggil dia toksin, betul? So ini ibarat toksin dekat dalam badan. Okay, jadi ini kita bagi contoh badan Ida lah yang penuh dengan toksin kan. Right, so kat sini kita ada 2 gelas air. Yang mana A dengan yang B. Okay, A ni Ida umpamakan dua-dua ni Ida umpamakan orang yang sihat, umur 20-an, yang memang tak ada orang kata kesedaran tentang suplemen. Dia rasa dia sihat, dia tak ambil suplemen. So itu untuk orang yang A. Orang yang B kan, dia ni jenis orang kata apa, ada kesedaran dan dia pentingkan kesihatan. Ya, jadi kalau you tengok ini tak ada ambil suplemen, yang B ni dia ada ambil suplemen. Okay, so kita hanya makan satu hari sebiji. Kita punya ni besar ni patah supaya aku tahu supaya dia senang larut. Senang larut dan dia dah meresap dah. Okay, you patah dan you kacau sikit. Alright. So kalau tengok kat sini, adakah dia berubah warna? Tak ada beza. A dengan B tak ada beza. Okay, alright. You tengok dulu yang A. Ini kita anggapkan kawan baik lah. Okay, yang ni makan ayam, yang ni pun makan ikan, yang ni makan apa tadi kita tengok situ, sos kiri, sos tiram. Okay, so ini, yang ni pun sama. Okay, dia pun makan ayam, dia pun makan ikan, dia pun makan sos kiri. Okay, dia pun makan sos tiram. Okay, so kalau you tengok dekat sini, apa dia punya difference? Dia ni sebenarnya once you ambil vitamin, sebenarnya vitamin ni dia untuk apa? Mencegah. Betul tak? Dia prevent, lepas tu dia jadi menguatkan you punya imun badan. Sebab tu betul tadi. Kalau you makan benda yang sama, makanan berbahaya, toksin juga, tetapi toksin tu tak terkumpul dalam badan sebab kita ada perlindungan daripada vitamin C. Faham tak? Perlindungan daripada suplemen. So dekat sini kan, yang kita cerita orang yang sihat tadi lah, sebenarnya penting tak untuk dia ambil suplemen? Penting. Makanan tambahan Ya, jadi daripada awal pun sebenarnya kita perlu ambil suplemen. Okey. Jadi itu adalah untuk situasi A. Jadi situasi B ini adalah dua-dua orang yang sakit. Pada sama. Okey. Jadi orang yang sakit biasanya dia pun pergi mana ni? You sakit, you pergi makan ubat kan? Dia makan ubat, you beli kat farmasi ataupun you jumpa doktor, doktor pun bagilah you dia kata you ni migraine ni. Okay, makan ubat migraine. Ni ibarat ubat migraine lah. Okay, ni ubat doktor. Okay, yang ini pula dia pun sakit. Okay, tapi dia nak cuba dengan kita punya suplemen. So, kita punya suplemen pun ada set-set penyakit dia. Macam ni tadi migraine. So, yang ini dia cuba untuk set migraine. Dia masukkan dekat sini. Okay, jadi sekarang kita ada kapas. Kapas ni kena koyakkan dulu macam ni. Dia letakkan. Jadi kapas ni berfungsi sebagai apa? Sistem badan. Dia macam ibarat kita punya buah pinggang lah. Buah pinggang. Buah pinggang. Buah pinggang kita tu dia menapiskan apa yang kita makan semua, dia menapis. Jadi ini adalah kita tengok kapas yang putih bersih, ibarat you punya buah pinggang yang asalnya Allah kurniakan bersih. Okay, bila you makan lama-lama ubah doktor kan, ataupun you terdedah dengan toksin, you tengok apa jadi kepada kita punya buah pinggang. Right? So ini buah pinggang kita. Bila kita dah dah banyak sangat makanan orang kata toksin kita makan, lama-lama
buah pinggang kita akan kotor, dan ini juga efek kepada kita punya pengambilan ubat. Orang kata ubat-ubatan ni dia boleh merosakkan buah pinggang kan. So ini salah satunya. Okay. So yang ini pula adalah dia pun sama tadi, dia cakap dia pun sakit kan, dia ada masalah migraine. Okay. So dia pun sama makan kita punya set suplemen migraine. Jadi macam ni, kalau you penyakit itu dah 10 tahun, 5 tahun kan, dah lama bertahun-tahun you simpan, you janganlah anggap suplemen you makan sebotol dah boleh terus hilang. You faham tak? Tapi you istiqomah lah, percayalah, you istiqomah, you konsisten, you akan nampak dia punya perubahan macam mana. Okay? So sekarang ada beza tak orang yang makan ubat doktor dengan yang makan suplemen, Amir? Ada. So you nak buah pinggang yang ni ke buah pinggang yang ni? Buah pinggang yang ini nampaklah jari. Buah pinggang yang bersih kan? Betul tak? Betul. Jadi sekarang di kalangan kita punya saudara mara, di kalangan kita punya kawan-kawan, family members kita, ramai tak yang ada penyakit? So sangat ramai sebenarnya kan. Jadi cara untuk bantu adalah, katalah you ada seorang makcik you ni dia dah sakit kencing manis dah lama, dah makan ubat bertahun-tahun lah. Tak apa, boleh tak ambil suplemen kita? Boleh. Makcik jangan risau. Sebenarnya apa yang makcik kena faham, suplemen ni adalah makanan tambahan. Seperti kata lain, suplemen ni adalah vitamin, dia bukan ubat. Yang doktor tak bagi campur-campur tu ubat kan. Doktor selalu pesan, okey awak jangan makan ubat lain, habiskan makan ni je, itu ubat. Tapi kita punya ni adalah vitamin, right? So dekat sini makcik yang dah lama sakit tu sebenarnya kita masih boleh bantu dia, Amir. Cara dia adalah biar je dia makan ubat doktor, tapi kita tambahkan dengan suplemen. Cuma you kena makan ubat dengan suplemen tu secara asyik. Jangan makan serentak lah. Contoh jangan letak kat tangan ubat, lepas tu sekarang dengan suplemen, dia tak akan jadi. Sebab you kena faham yang ubat ni dia, orang kata apa, ada bahan kimia kan. Bahan kimia. So dia lagi kuat daripada kita punya suplemen. So you kena makan jarak ke waktu dia. Contoh you makan suplemen pukul 8 pagi, pukul 9 atau pukul 8.30 tu you baru makan ubat doktor. So bila you tengok dekat sini, sebenarnya insyaAllah selagi mana dia punya organ badan tu tak rosak kan, kita masih boleh bantu ikhtiar dengan suplemen. So inilah dia yang kita kena bantu ramai orang dekat luar sana kan. Jadi tadi dah tunjukkan orang yang sihat perlu suplemen, orang yang sakit sebenarnya lagilah perlu suplemen. Okay, so suplemen kita ni, you rasa penting tak untuk you makan suplemen? Jadi daripada apa yang saya share hari ni, you rasa penting tak untuk you ambil suplemen? Penting. Penting. So bila you nak start ambil? You nak start hari ni ke you nak start minggu depan? Bila kita nak cepat kan, kita ada dua option. Yang ni botol besar, harga dia kalau jual 156 seposen. Okay? Ni kalau kita jual RM156 seposen. Boleh ambil 4 bulan weh. Betul. 156 seposen, you bahagi dengan 120 biji. RM1.3 posen. RM1.3 posen. So adakah you rasa membazir dengan spend RM1.3 posen untuk toksin? Murah. Jadi ini adalah organik. Sebab akak nak tahu tak kenapa suplemen kita akak rasa harga dia mahal? Sebab kita punya suplemen adalah organik dan dia ada sijil halal. Kalau you tengok kat sini 1934. So produk ni dah sangat lama dah dekat pasaran dunia. Kan kalau produk ni tak bagus, takkan dia ada sampai ke hari ni. Kita ada botol besar, kita ada botol kecil. Jadi tadi dah sebut yang ni botol besar, kalau harga jual 156 seposen, you boleh, kalau botol besar you boleh tahan sampai 4 bulan. Tapi kalau yang botol kecil tu, harga dia bahagi dua lah, 82 seposen. So dia ada 60 biji, so tahan 2 bulan. Ikut, you nak try dulu, you boleh ambil yang botol kecil. Tapi kalau you dalam family you ramai, you ambil botol besar terus, semua orang boleh makan. Betul. Kan? Takkan you seorang je nak sihat, betul tak? Nak cuba tak? Walaupun kita tunjuk untuk Bio-C Plus, tapi maksudnya demo ni adalah untuk seluruh suplemen. Maksudnya suplemen tugas dia adalah untuk buang toksin badan kita. Cuma demo ni kita pakai Bio-C. Tapi ini adalah fungsi suplemen bekerja dalam badan kita. Okey.